Hai, Assalamualaikum semua. Kami dari Kumpulan 6 ingin membentangkan tajuk Liberalism dalam Malaysia. Berikut merupakan ahli-ahli kumpulan kami. Baiklah, di dalam pembentangan ini kami akan menerangkan pengenalan liberalism, dan yang kedua, pandangan tokoh terhadap liberalism, yang ketiga, ciri-ciri liberalism itu, dan yang keempat, cabaran liberalism di Malaysia, dan yang kelima, kesan liberalism, dan yang terakhir adalah cadangan untuk membendung liberalism. Pernah tak anda terfikir, apakah itu liberalism? Pengenalan kepada liberalisme dan tokoh Islam yang memperjuangkan liberalisme. So, liberalisme ni adalah kepercayaan dan pemikiran terbuka. Ia menganggap kebebasan sebagai prinsip tertinggi untuk membebaskan individu dari kawalan moral. Oleh itu, liberalisme berperanan dalam kehidupan peribadi kita dan suatu sosial organisasi keagamaan. Sebagai contoh, kita dapat lihat penggunaan istilah kebebasan ni digunakan di beberapa kawasan. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, kamu akan mengikuti jalan-jalan golongan yang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggalah jika mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kamu mengikutinya. Kami berkata, wahai Rasulullah, Yahudi dan Nasrani. Baginda menjawab, siapa lagi? Ini karangan Al-Bukhari dalam kitab Al-Anbiya, jurnal penyelidikan Islam. So, perkataan liberalisme ni berasal dari perkataan Latin yang bermaksud liber, yang bermaksud kebebasan. Ia berkembang menjadi ideologi yang muncul di Eropah Barat pada abad ke-18 hingga ke abad ke-19 Masihi. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, maksud liberal ni bermaksud bebas atau terbuka. Secara ringkasnya, perkataan liberal disifatkan sebagai terbuka, kebebasan dan pemerintahan yang demokratik dalam menentang hak-hak keistimewaan kaum bangsawan. Selain itu, liberal juga bermaksud bebas, berpandangan terbuka dan tidak terkongkong kepada suatu aliran pemikiran dan sebagainya. Isim menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, akhiran asing kepercayaan, gerakan politik atau keagamaan dan juga sikap serta pelakuannya. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa liberalisme bermaksud sebuah ideologi, pandangan falsafah dan tradisi politik yang berdasarkan kebebasan. Okey, kita pergi ke bahagian seterusnya, iaitu bahagian pandangan tokoh terhadap liberalisme. Di sini terdapat beberapa orang tokoh, khususnya tokoh Islam yang memperjuangkan tentang fahaman liberalisme, iaitu pertama Ali Abdullah Razik pada tahun 1866 ke 1966. Beliau merupakan salah seorang rujukan awal kepada perkembangan fahaman liberal. Hal ini kerana beliau memperolehi banyak pengalaman dan pengetahuan semasa beliau belajar di Eropah yang memberi kesan besar terhadap pemikiran beliau daripada hasil pembelajaran dan pengajian tentang teori-teori barat seperti teori politik. Oleh demikian, beliau terkenal dengan penghasilan karya-karya penulisan yang berkaitan dengan pemikiran sekularisme. Antara isi yang terdapat dalam karyanya adalah asal-usul istilah khalifah dalam Islam. Kefahaman yang dibawa adalah bersifat sekularisme yang menolak kefahaman agama Islam dengan pemerintahannya. Hal ini beliau berpendapat bahawa sistem khalifah yang diamalkan oleh pemerintah Islam berdasarkan pewarisan keturunan, bukannya persepakatan umat Islam. Maka garis politik Ali Abdullah Razik berlawanan
dengan upaya merealisasikan jabatan khalifah bagi Raja Fuad di Mesir pada ketika itu. Yang kedua pula, Muhammad Abduh pada tahun 1849 hingga ke 1905. Beliau merupakan pengamal yang berpemikiran Mu'tazilah yang berusaha mempengaruhi Islam agar dengan mengikuti cara yang bebas daripada pengaruh salaf. Beliau merupakan murid kepada Al-Afghani yang paling menonjol kerana selepas dibebaskan oleh Barat, beliau menjadi reformasi yang berhasil mempengaruhi Islam untuk menerima tuntutan fahaman zaman moden. Muhammad Abduh dan Al-Afghani dikenali sebagai tokoh pembaharu Islam yang liberal. Fahaman pemikiran beliau juga menyatakan bahawa dalam perkembangan ijtihad adalah akal lebih diutamakan berbanding wahyu. Oleh yang demikian, ia menimbulkan penentangan terhadapnya semasa Mesir dikuasai oleh Eropah. Sekali, tokoh yang ketiga, Nur Cholish Majid, iaitu pada tahun 1960-an ke 1990-an. Beliau lebih dikenali sebagai Cak Nur. Di Indonesia sekitar tahun 1970, Cak Nur berperanan sebagai penggerak kepada gerakan liberalisasi dan sekularisme. Menurut penjelasan daripada Gerd Barton, beliau telah mendapati perkara ini telah timbul perbahasan dalam kalangan anak muda mengenai hal sedemikian sebelum gagasan pembaharuannya yang terletak di Yogyakarta yang ditubuhkan oleh Cak Nur. Beliau terus menimbulkan kontroversi seperti pada 21 Oktober 1992 dalam penlibatannya menyampaikan pidato keagamaan di tim yang berjudul Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan di Indonesia. Dalam penyampaian itu, terdapat unsur sindiran terhadap fundamentalis agama di Indonesia, iaitu beliau menyatakan tentang persamaan bahaya antara fundamentalis dengan narkotika, serta menganggap bahawa fundamentalis adalah lebih bahaya berbanding narkotika. Maka pidato ini nyata mempamerkan tentang penerangan para golongan liberalisme di Indonesia terhadap gerakan Muslim yang cuba menegakkan syariat agama. Seterusnya adalah ciri-ciri liberalism. Ciri yang pertama adalah penolakan pelaksanaan syariah Islam. Okey, perkara ini memberi kesan yang sangat negatif kerana Islam liberal ini menganggap pelaksanaan syariah Islam bertentangan dengan hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga mereka mewujudkan penimbulan soalan seperti kalau Allah itu maha adil ataupun kalau Islam itu adil, mengapa wujudnya undang-undang yang dibuat atas nama Islam? Ini menunjukkan bahawa mereka tidak bersefahaman dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, juga dia menjelaskan bahawa tidak hairanlah mereka berfikiran begitu kerana mengkritik pelaksanaan hukum syariah dengan pelbagai idea dan hujah yang selari dengan pandangan barat yang menganggap hukuman yang dilakukan dalam Islam adalah zalim dan tidak sekata dalam peradaban moden. Ciri yang kedua adalah menolak autoriti agama. Menolak autoriti agama ini dilakukan oleh fahaman Islam liberal untuk berijtihad mengenai apa jua bentuk masalah agama. Dan penolakan ini sangat penting bagi mereka agar memiliki kebebasan berpendapat. Sebagai contoh, ijtihad tanpa sekatan. Golongan Islam liberal ini tidak menzahirkan diri mereka sebagai menolak agama. Sebaliknya, mereka cuba untuk mengkaji semula agama Islam ini, mentafsir semula Al-Quran, menilai semua syariat dan hukum-hukum fiqah yang dihasilkan oleh ulama pada zaman dahulu kerana mereka menganggap ini sudah ketinggalan zaman. Ini menjelaskan bahawa Islam liberal ini mendesak Al-Quran ditafsir semula tanpa terikat kerana mereka menyatakan bahawa tafsiran ulama-ulama terdahulu jauh ketinggalan dan tidak lagi sesuai digunakan pada masa sekarang.
Ciri yang ketiga adalah kebebasan masyarakat. Islam liberal menyatakan bahawa setiap masyarakat yang tinggal di sesebuah negara yang memiliki fahaman liberal bebas melaksanakan apa saja pelbagai aktiviti termasuk menganuti apa-apa agama ataupun kepercayaan. Mereka juga menyatakan bahawa untuk memiliki kemajuan hidup, masyarakat perlu membebaskan diri daripada kongkongan tradisi, agama dan lain-lain. Justru para pendukung Islam liberal berpegang pada prinsip semua agama sama. Bagi mereka, setiap orang bebas untuk memiliki ataupun memilih agama yang disukai dan boleh bertukar agama bila-bila masa sahaja. Yang keempat adalah mewujudkan persamaan antara lelaki dan perempuan. Mereka menyatakan bahawa perbezaan hak dan keistimewaan yang terdapat antara lelaki dan perempuan perlu dihapuskan kerana bagi mereka ia bersifat menindas kaum wanita. Gerakan ini menunjukkan sangat jelas, contohnya wanita boleh mengimamkan solat. Ini mewujudkan persamaan antara lelaki dan perempuan. Mereka menganggap bahawa dalam Islam wanita dan lelaki adalah dicipta dari kejadian yang sama. Oleh itu, setiap apa yang dilakukan oleh lelaki boleh juga dilakukan oleh wanita. Baiklah, seterusnya kita akan meneruskan perbincangan hari ini dengan membincangkan mengenai cabaran-cabaran liberalisme di Malaysia. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita dengan lebih lanjut, kita kena faham apakah itu erti sebenar liberalisme. Liberalisme ini merupakan satu fahaman yang meletakkan kebebasan individu sebagai satu perspektif utama. Fahaman liberalisme ini yang kini kian melular di Malaysia menjadi salah satu cabaran bagi umat Islam di Malaysia. Hala pemikiran yang diterapkan oleh pengikut fahaman liberal ini adalah mereka memegang satu kampan iaitu equality is humanity. Jadi sudah semestinya terdapat pelbagai cabaran yang bahkan menguji setiap insan yang beriman. Maka dengan itu marilah kita mencukir bersama-sama cabaran liberalisme di negara kita. Di sini terdapat 3 contoh yang saya berikan, antaranya adalah media sosial. Yang kedua, kemunculan komuniti yang mempertahankan hak-hak asasi LGBT. Dan yang ketiga pula adalah pertikaian berkaitan kebebasan aurat wanita. Pertama sekali kita akan membincangkan mengenai media sosial. Media sosial itu sendiri umumnya merupakan salah satu platform untuk menjalankan pergaulan sosial secara di alam maya. Berinteraksi, berkomunikasi, kininya semua mudah kerana hanya di hujung jari. Pemikiran liberal ini sangatlah mudah dikuasai oleh belia-belia Islam pada zaman kini kerana mereka telah dihujani dan disuap oleh media sosial akan pemikiran ini. Hal ini demikian kerana kecenderungan mereka sangat tinggi dalam melakukan perbuatan mengikut puasan diri tanpa fikir logik akal lalu menolak segala tuntutan syariah yang sewajarnya kita ikuti. Maka hanya dengan media sosial sahaja merupakan salah satu jaringan yang digunakan secara meluas tanpa had oleh semua pengguna seperti ahli politik, ahli ekonomi, organisasi korporat dan lain-lain lagi. Apa yang lebih membayangkan apabila isi kandungan yang telah dimuat itu adalah positif ataupun negatif. Bukan itu sahaja, kajian mendapati 19 juta rakyat Malaysia menggunakan internet tanpa had dengan purata 5 jam 30 minit sehari membuktikan bahawa media sosial itu sendiri membawa kesan buruk kepada rakyat Islam. Sebagai contoh, kita dapat lihat adalah dengan penubuhan Islamic Renaissance Fund ataupun kita panggil IRF, yang mana terdiri pada ahli pemikir yang ditubuhkan di Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Fokus utama penubuhan ini adalah mengetengahkan golongan muda dan mempromosikan perbincangan intelek dalam kalangan orang Muslim. Tambahan lagi, IRF juga sangat aktif dalam mempromosikan sistem demokrasi, kebebasan dan keadilan sosial di kalangan rakyat Malaysia. Lebih membimbangkan, pengikut IRF ini enggan menjadikan agama Islam sebagai teras dalam perundangan Malaysia. Jadi kita dapat lihat bahawasanya ini merupakan salah satu cabaran bagi umat Islam dalam menangani fahaman liberal yang kini kian berluasan. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai kemunculan komuniti yang mempertahankan hak-hak asasi LGBT. Komuniti ini mempertahankan hak-hak asasi mereka LGBT merujuk pada puak-puak lesbian, gay, bisexual dan transgender. Mereka ingin menekankan kepelbagaian seksualiti dan juga jantina budaya berdasarkan identiti. Sudah jelas lagi bersuluh bahawa komuniti ini sesungguhnya sangat bercanggah dengan syariat agama Islam sendiri. Dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 80-81, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman,
Dan kami juga telah mengutuskan Nabi Lut kepada kaumnya. Ingatlah tak kala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia sebelum kalian. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kaum ini adalah kaum yang melampaui batas. Di dalam dalil tersebut, Allah SWT telah menyebut kaum Lut merupakan kaum yang telah melakukan perkara yang keji itu, iaitu saling suka menyukai sesama janina. Akan tetapi bagi pengikut fahaman liberal, mereka mempercayai tiada sebab yang kukuh untuk menolak amalan homoseksual. Malah mereka membenarkan segala hak bagi golongan lesbian dan gay. Bukan itu saja, komuniti ini kian berani dalam menyuarakan hak mereka seperti mengadakan kempen membela nasib mereka. Ini sangatlah membimbangkan bagi umat Islam apabila tindakan ini sangat bertentang dengan perintah Allah SWT. Lebih memeranjatkan apabila terdapat satu isu sensitif apabila sebuah buku yang dilancarkan oleh Irsyad Majid yang berjudul Allah, Liberty dan Love sangat kontroversial apabila isi kandungannya terkandung kata-kata sokongan dan dorongan kepada pengikut LGBT. Kita dapat lihat yang kini Malaysia sudah ada pengikut sendiri dalam budaya semasa ini. Ini dapat dilihat sebagai salah satu cabaran liberalisme di Malaysia yang kita tidak sepatutnya pandang remeh, dan kita hendaklah menangani fahaman liberal ini dengan ilmu-ilmu yang kita ada supaya kita dapat membezakan antara hak dan juga yang batil. Seterusnya, cabaran yang ketiga pula adalah pertikaian berkaitan kebebasan aurat wanita. Pandangan ahli liberal menganggap bahawa menutup aurat merupakan salah satu cara menutup minda. Ini selari dengan konsep yang mereka pegang, iaitu kehidupan moden yang langsung tidak mengambil indah kewajipan di dalam Islam. Memandang isu aurat wanita seperti tudung, jubah dan menutup aurat satu perkara yang merimaskan, golongan ini menyatakan bahawa sesungguhnya wanita Islam mempunyai hak dan kebebasan sendiri untuk berpakaian. Bagi mereka, menutup aurat merupakan satu tindakan yang kolot dan ditelan zaman. Membimbangkan lagi apabila mereka menganggap yang istilah menutup aurat itu mudah. Terdapat soalan yang ditujukan kepada pengikut Islam liberal. Ditanyakan, mengapakah anda tidak menutup aurat? Jawapan mereka sangatlah mudah. Mereka berkata, pakaian yang dituntut di dalam Islam hanyalah pakaian takwa. Jelaslah bahawa pengikut ajaran liberal ini sangat bertentangan dengan apa yang dituntut oleh Allah SWT. Kita dapat lihat contoh sendiri dengan mata kita sendiri apabila terdapat satu gerakan yang telah ditubuhkan di Malaysia, iaitu Sister in Islam atau lebih dikenal lagi sebagai SIS. Berdasarkan Baharudin 2018, gerakan ini merupakan satu gerakan feminisme yang memperjuangkan kebebasan wanita, ditubuhkan pada tahun 1988 dan telah didaftarkan secara rasmi sebagai satu badan bukan kerajaan, iaitu NGO. Pada dasarnya, gerakan ini mempraktikkan amalan pemikiran Islam liberal yang mana mereka memerdekakan hak-hak wanita Islam dari kemunduran pemikiran orang zaman dahulu. Bukan itu saja, ideologi gerakan SIS ini sendiri membuktikan bahawa mereka ini merupakan pengikut pemikiran terbuka. Mereka percaya yang Islam mendesak dan mengarahkan wanita untuk patuh dan taat pada lelaki, dan mendakwa bahawa lelaki tidak selayaknya mendapat pengiktirafan sebegitu. Ideologi ini sesungguhnya sangat lari dari apa yang kita belajar di dalam Islam. Berdasarkan apa yang telah dibincangkan, sebenarnya terdapat lagi banyak cabaran-cabaran liberalisme di Malaysia. Jadi kita hanya sedar atau tidak sahaja. Jadi kita hendaklah betul lumus untuk membendung penyakit hati ini agar tidak semakin berleluasa di Malaysia. Kesan liberalisme terhadap individu. Okey, ketika ini kita dapat melihat berlakunya banyak kes di mana apabila seorang Muslim tu menerima liberalisme sebagai ideologinya dan tanpa segan silu mengaku sebagai seorang Muslim liberal, Muslim progresif dan lain-lain panggilan. Mereka ni bukan sahaja menerima dan membenarkan idea-idea liberal, tetapi juga menjustifikasinya sebagai dengan mentafsirkan semula Islam agar bersesuaian dengan fahaman liberalisme yang dianutnya. Okey, seterusnya ialah membentuk individu yang ingin bebas dari kongkongan agama dalam urusan dunia. Ini kerana tiada ruang untuk unsur-unsur rohani disuburkan kerana hanya material yang dinilai penting. Mereka juga beranggapan akan manusia mampu menyelesaikan masalah yang timbul seperti demokrasi.
membenarkan pembebasan menindas orang demi kepentingan kerana ukuran kepentingan adalah kebendaan. Di Malaysia, golongan Islam liberal ini telah mula memperjuangkan pelbagai isu bertujuan menyebarkan idea liberalisme secara lebih meluas. Antara agenda golongan ini ialah memperjuangkan fahaman pluralisme agama dengan menyamatarafkan semua agama agar kedudukan agama Islam sebagai agama yang paling benar dapat dihapuskan. Secara tidak langsung, kedudukan agama Islam di Malaysia ini dapat direndahkan sehingga boleh mengundang kepada gejala murtad terhadap seseorang individu. Oleh itu, dalam Islam, setiap perbuatan baik harus dipertimbangkan, bukan hanya tingkah laku individu tetapi juga bagaimana ia mempengaruhi orang lain. Seterusnya ialah kesan liberalisme terhadap masyarakat. Falsafah liberalisme semakin jelas dan luas pengaruhnya setelah kemunculan John Stuart Mill dari 1806 sehingga 1873. Falsafah liberal yang dianut oleh Mill dan pemikir liberal lain selalu menjadi tonggak kuat bagi orang-orang LGBT untuk mendapatkan hak mereka. Kerana menurut falsafah ini, tiada lagi yang halal dan haram, peraturan dan larangan dan setiap orang bebas melakukan apa sahaja yang sebelumnya dianggap buruk, pantang larang dan harus dihindari oleh masyarakat. Falsafah liberal ini juga merupakan tulang belakang kebebasan pornografi, pengguguran kandungan dan pelacuran di kalangan masyarakat di negara-negara barat. Di sini kita dapat meyakinkan bahawa bermulanya keruntuhan moral masyarakat barat dan keruntuhan ini telah merebak ke mana-mana dan hujah-hujah rasional para sarjana mereka menyokong keruntuhan moral ini. Segala bentuk larangan terhadap perkara-perkara di atas tetap menjadi walaupun jelas ia meruntuhkan individu dan masyarakat dan dilihat sebagai penindasan dan kezaliman. Meskipun fatwa telah dikeluarkan, namun penyebaran fahaman ini tetap berlaku secara meluas khususnya melalui media cetak dan media sosial. Selain itu, wujudnya para pemimpin Muslim yang keliru ini lagi memudahkan penularan virus liberalisme ini berlaku. Umat Islam hanya nampak liberalisme dalam aspek beragama, berpendapat dan tingkah laku. Tafsiran baru dan menyeleweng berdasarkan akal yang dilakukan oleh kaum liberal terhadap nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis dan juga pendapat mereka berdasarkan hawa terhadap kefahaman Islam yang murni. Ini semua ditolak oleh umat Islam kerana umat Islam memahami aspek ini dengan benar. Begitu juga dengan tingkah laku songsang dan di luar batas oleh kaum liberal yang juga ditolak dan ditentang oleh umat Islam kerana umat Islam memahami kesalahan dan keharaman dalam aspek ini dengan cara yang benar. Selain itu, kesan liberalisme terhadap masyarakat ialah mereka amat mementingkan kebedaan semata-mata, memandangkan pada ekonomi zaman sekarang di mana masyarakat berlumba-lumba mencari duniawi sehingga mereka lupa pada tanggungjawab mereka sebagai manusia dan khalifah dalam melakukan perintah Allah seperti solat, membayar zakat dan sebagainya. Kegilaan mereka terhadap sosial media dan muzik-muzik hiburan terutamanya di kalangan remaja dan belia sehingga melalaikan mereka kerana golongan ini berfikir bahawa dirinya bebas melakukan apa sahaja yang diinginkan tanpa memikirkan tentang keagamaan. Seterusnya ialah kesan liberalisme terhadap negara. Ini terbahagi kepada 3 iaitu ekonomi, politik dan sosial. Kita pergi kepada ekonomi. Sistem ekonomi liberalis memiliki kelebihan dalam sistem ekonomi mereka iaitu mengembangkan inisiatif pada ahli perniagaan untuk mengatur kegiatan perekonomian mereka. Selain itu, dapat menciptakan dan meningkatkan persaingan agar sistem ekonomi mereka maju. Malah setiap orang memiliki hak yang sama dalam memiliki sumber produksi. Seterusnya, dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan yang tinggi demi mencari keuntungan dan mencipta barang berkualiti tinggi agar mereka dapat permintaan yang lebih tinggi di pasaran. Mereka juga mempunyai hak untuk memilih sektor perniagaan tertentu mengikut kemampuan mereka. Malah, tahap pengeluaran akan berdasarkan kepada keperluan masyarakat. Sistem ekonomi liberalisme juga memiliki kekurangan dalam sistem ekonomi mereka. Salah satunya ialah kebebasan dalam pasaran. Ini menyebabkan peninggian persaingan dalam merebut pasaran. Ini juga boleh menimbulkan pembentukan monopoli di kalangan para penggabungan perniagaan dan konglomerat iaitu satu gabungan 2 atau lebih syarikat yang boleh mengancam pengusaha yang lemah. Mereka juga menggalakkan jurang yang semakin ketara antara ekonomi yang kuat dan ekonomi yang lemah.
Kemungkinan besar juga ekonomi terdedah kepada ketidakstabilan atas sikap para ahli perniagaan dan menyebabkan ekonomi sesebuah negara itu merosot. Seterusnya ialah kesan liberalisme terhadap politik. Sememangnya liberalisme politik boleh menguntungkan Muslim minoriti di negara-negara sekular berbanding negara yang mengamalkan sistem totalitarian dan kuku besi. Prinsip toleransi yang dipegang oleh golongan liberal membenarkan orang Islam untuk membina masjid dan bebas mengamalkan Islam dalam ruang lingkup peribadi. Namun ia juga membenarkan penyebaran kepercayaan sesat dan amalan-amalan yang boleh merosakkan manusia. Sehingga apa yang berlaku adalah kebaikan yang sedikit tidak memberi kesan yang besar berbanding keburukan yang banyak dan jauh lebih berpengaruh. Justeru kebaikan yang sedikit itu kerana tidak dapat pembelaan dan perlindungan yang sewajarnya, maka kemungkinan besar ianya akan turut hanyut dan rosak. Seterusnya ialah kesan liberalisme terhadap sosial. Liberalisme menjadikan kebebasan sebagai nilai tertinggi. Atas nama kebebasan ini, maka terlahirlah gerakan LGBTQI, feminism dan human rightsism, dan gerakan seumpamanya yang membelakangkan aturan agama dan Tuhan. Bagi golongan ini, tiada yang sakral atau suci, maka apapun autoriti boleh direndahkan dan dikritik, baik Tuhan, Rasul maupun kitab suci. Rujukan kepada karya para ulama besar yang banyak berjasa memberi pencerahan kepada umat akan dianggap sebagai mundur ke belakang. Hak asasi manusia yang dasarnya sesuatu yang baik dan murni telah digiring menjadi hak untuk bebas mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral dan menyeleweng. Aktiviti songsang seperti homoseksual, kebebasan untuk murtad, kebebasan untuk menggugurkan kandungan dan kebebasan untuk menolak otoriti beragama. Bermula dengan pembatasan kuasa pemimpin bagi mengelakkannya melakukan kezaliman ke atas rakyat, tetapi akhirnya menghilangkan campur tangan negara dalam hal-hal berkaitan aktiviti ekonomi, sosial dan keagamaan. Ia menyebabkan negara hanya tunduk dan ikut sahaja terhadap kehendak kapitalis, hak-hak individu dan tidak berkuasa untuk melarang mereka melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada yang lain, terutama sekali kepentingan umum baik secara material maupun moral. Pada masa kini, hala tuju liberalisme semakin tampak jelas di hadapan kita dengan besarnya pengaruh gerakan LGBTQI di negara-negara barat, kebebasan pornografi, transgenderism, pelacuran, seks bebas bahkan penghambaan moden. Meskipun demikian, mereka tetap menganggap apa yang mereka buat ini adalah kebaikan. Tanpa mereka sedar, mereka sebenarnya sedang melakukan kerosakan. Walaupun ia sudah terang lagi bersuluh, perkara-perkara tersebut boleh memusnahkan dan menghancurkan generasi yang akan datang. Seterusnya, cadangan dan kesimpulan. Yang pertama, universiti boleh membuat seminar, bengkel bertujuan untuk membuat pendedahan kepada ancaman Islam liberal kepada kesucian Islam. Seterusnya, universiti juga boleh mempelbagaikan kaedah pembelajaran dan pengajaran, contohnya e-pembelajaran setaraf dengan abad ke-21 tentang pendedahan ancaman liberalisme. Dan yang ketiga adalah mengadakan program penyelidikan institusi Islam. Dan yang keempat adalah penawaran kursus bahayanya ancaman Islam liberal di institusi. Dan yang kelima adalah menganjurkan seminar atau perbincangan seperti forum perdana. Dan yang kelima adalah melakukan dakwah seperti ceramah secara terbuka. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.